Saudara Muhammad Anas Misbahuddin, perunding keselamatan cyber. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Azrina? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Yang pastinya kita ni pun nak berperang jugalah hari ini bila bercerita tentang peranan media sosial ni sebagai membuka perbincangan. Pastinya saudara Anas boleh kongsikan terlebih dahululah. Kita melihat ia menjadi medium utama ketika ini, memandangkan 3.8 juta pengundi muda bahkan menjalankan tanggungjawab mereka, dan mereka ini adalah generasi-generasi yang boleh dikatakan lahir sewaktu letusan teknologi maklumat. Semuanya di hujung jari. Peranan media sosial untuk PRU kali ini. Okey. So, terima kasih Hazrina. Pertamanya kalau kita lihat pengguna, kita bercakap tentang pengguna media sosial pertama, iaitu terdapat 28 juta pengguna media sosial di Malaysia. Betul. Ya? Dan 80% mewakili 80% penduduk Malaysia. Dan juga kalau kita lihat purata sehari pengguna kita lah, mungkin kita dan juga yang lain-lain kat sana, pengguna media sosial mengambil masa 8 jam sehari untuk melayari ataupun menggunakan media sosial. Ya. Dan Malaysia adalah negara keempat tertinggi di dunia, atau mungkin netizen lah yang berada di warganet. Dan ini sudah pastilah kalau kita lihat dia memberi makna bahawa ramai yang berada di dalam media sosial. Ya. Tetapi kita perlu faham bahawa sistem di Malaysia ini agak berbeza. Ya? Kalau sebagai contoh, ahli politik itu mempunyai 1 juta followers. Tapi tidak semestinya 100 juta itu berada di kawasan mereka. Tidak sebagai contoh di Parlimen Paya Besar sebagai contoh. Tidak semua 1 juta followers itu berada di Parlimen Paya Besar. Tetapi banyak ahli-ahli politik ataupun parti-parti politik mengambil kesempatan untuk bermain isu-isu nasional di media sosial. Tapi yang perlu kita tahu, kita tahu sebenarnya adalah banyak platform yang ada sekarang ni kita boleh search melalui locality. Itu kita boleh buat, kita boleh targeted lah mungkin kan. Kalau kita nak advertise dan sebagainya, kita boleh buat melalui targeted. Jadi kita perlu tahu bahawa platform ini adalah pilihan raya adalah biasanya orang akan sebut sebagai peperangan persepsi dan harapan kepada semua rakyat Malaysia. Kita vote untuk kita dapatkan harapan. Tetapi bila kita orang kata berperang di dalam, macam saya sebut tadi, berperang di dalam media sosial, paling pentingnya adalah kita kena tahulah kan peperangan itu adalah mewakili siapa dan apa yang perlu kita targeted, dan kita tahu apa isu yang dibahaskan. PRU ni bukan setakat perang konten social media, tapi perang sebarkan berita palsu juga. Kan, kalau tengok dekat social media sekarang ni banyak berita-berita yang keluar, tapi macam mana untuk kita detect, untuk kita tahu, nak cari itu berita palsu atau berita sahih? Ini bagus, Saudara Aziz. Sebenarnya kalau kita lihat pilihan raya kempen ambil masa 2 minggu saja. Sangat pendek. Betul. Dan kalau kita nak ambil masa untuk validate information tu mungkin ambil masa. Dan itu saya sebut tadi, dia peperangan persepsi. So kalau kita sebagai contoh, kita lepaskan bom lah kan. Kalau terbakar satu kawasan tu, belum tentu kita boleh ambil masa untuk padamkan dan kita cerita yang perkara yang benar. Yang pertama, kita perlu responsif lah kan. Kita perlu responsif terhadap apa isu dan juga persoalan yang ditanyakan ataupun tuduhan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi aspek media sosial, bukan dekat Malaysia saja, Saudara Aziz. Kalau kita lihat dekat US sendiri, Joe Biden pun boleh sebut pada zaman COVID-19, dia sebut kalau kita terus sebarkan fake news ini, kita membunuh lebih ramai orang. Bukan hanya di Malaysia, tetapi di US. Jadi itu yang perlu kita lihat bahawa adalah di Malaysia ini banyak persepsi yang mungkin kita, tapi kita perlu tahu bahawa yang mana yang patutnya kita take as fact ataupun fake. Itu saya selalu sebutlah, dalam mana-mana pun adalah fact or fake. Sebab kalau kita tak sempat validate, kita perlu validate. Dan seperti biasalah, Islam mengajar kita untuk tabayun, kita tengok dulu baru kita pastikan. Dan antara politik ni kita kena tahulah, ada orang tuduhan dan sebagainya, kita perlu pastikan ia adalah betul, buat semakan. Kalau betul, kita percaya. Kalau tidak, kita siasat dahulu. Tak pasti jangan kongsi lah. Betul. Tapi dari segi apa yang dikongsikan itu juga, pertamanya mungkin boleh menjadi faedah kepada pengundi-pengundi untuk mereka menentukan siapa calon pilihan mereka. Tetapi ia juga boleh menjadi kerisauan dan kebimbangan kalau apa yang dilihat itu mudah mempengaruhi keputusan mereka. Dalam situasi pengundi digital ini, di arena antarabangsa sudah kita lihat biasa. Tetapi kalau sudut di negara kita sendiri, ia lebih kepada perbahasan politik dalam kalangan netizen. Bagaimana pandangan Saudara Anas? Ini pun satu lagi yang kalau kita tengok, setengah orang dia tak baca post tu, dia suka baca komen. Sebab macam-macam perbahasan. Sebenarnya saya rasa ini ialah dia ada kebaikan dan juga keburukan, kerana kita boleh pandang daripada sudut aspek dan berbeza dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dari aspek orang kata etika menggunakan itu, ada perkataan-perkataan yang tidak baik digunakan, tidak intelektual. Itu adalah satu masalah yang saya lihat semakin berleluasa. Tetapi
bagi saya kalau kita let's look into a positive way lah kan, macam mana kita boleh tahu. Sebab kadang-kadang kita kait dengan fake news tadi, ada satu news yang kita nampak macam mungkin betul, mungkin salah, tetapi dekat bawah tu kita attach kan, sebenarnya ni salah sebab ini berdasarkan sumber ini dan sebagainya. So kita boleh tahu bahawa ini adalah post yang mungkin satu tuduhan ataupun mungkin satu perkara yang betul yang sepatutnya kita terima. Itu yang kita sebut. Tetapi perlu beretika lah, sebab saya selalu sebut kalau kita bercakap tentang cyber security, bercakap tentang IT ni, kita selalu bercakap tentang people process technology lah. Kalau kita ada teknologi, kalau kita sebut algoritma untuk membaca kita punya behavior dan sebagainya ada di luar sana. Trend, bagaimana trend sebenarnya kita boleh baca trend pengundian berdasarkan apa yang kita vote, apa yang kita like dan sebagainya. Ini memang ada sebenarnya. Sebab tu kita boleh dapatkan data dekat mana parti mana yang sedang mendahului, parti mana yang masih belum mendahului. Itu kita lihat. Tapi etika people is very important lah. Macam mana kita gunakan platform itu dan kita reflect respons kepada isu itu. Okey, etika satu. Tapi pengaruh, kan? Adakah dengan social media tahun ini dapat mengubah persepsi dan juga siapa yang ingin diundi sewaktu PRU nanti, dengan kempen di dalam social media, dengan video-video yang kalau kita tengok tadi kan, apa orang kata main filter, siapa yang kita akan undi. So adakah dengan itu dapat mempengaruhi keputusan PRU kali ini? Sudah pasti dia boleh mempengaruhi. Sebab kalau kita lihat macam saya sebut tadi, macam Hazrina pun sebut tadi, 7.8 juta pengundi baru, first time voters. Ya, dan mereka ni Gen Z lah saya sebut, ataupun Gen lagi selepas Z kan. Dan juga 3.8 juta adalah pengundi umur 18 tahun. Betul. Itu banyak. Jadi bagaimana kalau Saudara Haziq sebut tadi, bagaimana kita nak tahu bahawa ia adalah boleh mempengaruhi? Sudah pasti boleh mempengaruhi. Apa-apa post, apa-apa kempen dan sebagainya, whether kita pergi turun membantu rakyat dan sebagainya, kita sebarkan kepada kebaikan, even manifesto. Bagaimana manifesto itu disebar? Adakah sekarang saya rasa orang muda lihat pada konten, itu yang pertama, tetapi dari segi infografik dia, adakah kita bercakap tentang infografik cantik? Bukan, kita tak bercakap cantik sajalah, kita bercakap how detail it goes, berapa perancangan yang dibuat untuk memastikan orang kata dia tercapailah berdasarkan apa yang dijanjikan. Sebab kalau pengaruh, sudah pasti kalau kita tengok tokoh-tokoh yang ada banyak followers, mereka boleh mempengaruhi di peringkat nasional, saya tidak nafikan. Tetapi yang saya sebut tadi, di peringkat parlimen, calon-calon ini perlu turun, tetap bagi tahu dan pastikan mereka boleh undi. Tradisional kena ada. Tradisional tetap turun padang lah orang kata. Tapi kalau kita melihatkan daripada situasi media sosial yang digunakan sebagai instrumen PRU ini, bagaimana melihatkan keberkesanannya dan bagaimana ianya boleh memberikan satu medium, bukan saja kita melihat perang secara memberikan satu maklumat yang penting kepada penggunanya, tetapi juga kita sendiri boleh menilai, menimbang tara yang baik dan juga yang buruk. Betul. So kalau kita lihat dari segi aspek manifesto dan juga apa-apa yang disebut berkaitan dengan kempen dan apa yang nak dibuat dan sebagainya, kita punya vision sebagai masa depan, ini yang kita lihat, kita boleh timbang tara dari segi aspek benar dan salah. Sebab sekarang ni saya rasa dia sedikit sebanyak membantu. Mungkin zaman dahulu kalau kita melemparkan tuduhan, mungkin kita ambil masa untuk kita respon terhadap apa-apa yang disebut. Tetapi sekarang saya rasa sekejap. Hari ni kita cakap, hari ni parti lawan akan balas. Hari ni parti ni bercakap, parti lawan balas. Dan kita boleh menimbang tara dari aspek saya melihat macam inilah. Saya boleh kategorikan saya sebagai anak muda dan pengundi anak muda. Saya pentingkan kematangan dan bagaimana pemimpin ini akan bawa negara kita ke hadapan. Kita tak nak main persepsi. We don't want to play persepsi anymore. Kita nak tahu pemimpin mana yang boleh bawa negara ke hadapan dan boleh membantu rakyat. Itu yang paling penting. Dan timbang tara ini yang saya sebut tadi lah. Video platform ini membantu kita, bagi saya at least. Kita lihat bahawa kalau ada satu tuduhan yang dibuat ataupun janji ini yang dibuat, janji kedua. Sebagai contoh sekarang, sustainability berkaitan dengan environmental. Kalau kita ada buat statistik, kita lihat bagaimana sebenarnya parti-parti politik ini sudah start. Sebab apa? Anak muda tetap bercakap tentang sustainability, orang tetap bercakap alam sekitar dan mereka mula menjadi. Jadi kita boleh compare melalui media sosial. Pros and cons lah. Dalam setiap apa perkara yang terjadi, dia akan ada kebaikan, ada juga keburukan. Jadi pandai-pandailah. Seperti yang dikatakan oleh saudara Anas tadi, timbang tara. Dan juga kena ada etika dalam apa-apa saja penggunaan.
Perlu Betul. ada kematangan. Betul. Setiap apa yang dilihat di dalam media sosial itu, kita sendiri boleh menilainya, kita tentukan dan kita boleh membuat keputusan. Betul, saya tambah sikit yang bersama dengan Kuan tadi. Sebenarnya ada teknologi yang kita sebut tentang AI, machine learning, data mining dan sebagainya. Sebenarnya di belakang, di back end of the platform yang kita gunakan, kita sedang diperhatikan dan juga dianalisis lah. So kita tahu apa kita punya behavior, apa yang kita buat dan sebagainya. Jangan kita anggap kita post sesuka hati kita tak ada apa-apa, tak ada orang yang perhatikan dan juga maklum balas daripada apa yang kita buat lah. Itulah saya sebut orang sangat penting. Macam mana kita respon, kita perlu bertanggungjawab lah dengan apa yang kita buat. Berhati-hati dalam penggunaan media sosial.